You're watching Notepad with me, Ibrahim Sani. Hari ini kita dekat studio satelit kita di Blue Dome Mines di Seri Kembangan dan kita menghadiri program Sapura Blue Dome Bazaar Expo yang membentangkan ataupun pushing forward the agenda of Jom Beli Lokal. Bersama saya adalah Profesor Maria, Dr. Mas Hariza Ali, pengarah CHAM ataupun Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan daripada Universiti Putra Malaysia. Apa khabar, Doktor? Baik, Alhamdulillah. So kita nak discuss sedikit tentang penglibatan UPM dalam Blue Dome Bazaar ni. Terutamanya apabila kita pun tahu mahasiswa sekarang mengalami satu situasi di mana pasca pandemik susah nak dapat kerja ataupun boleh dapat kerja tapi mungkin lambat sikit setelah graduate dan sekarang ni mungkin kebolehpasaran mereka dan memastikan mereka terus contribute to the society and economy is there. So mungkin Doktor boleh terangkan sedikit tentang penglibatan UPM dengan Sapura Blue Dome Mines ini melalui bazar diorang. Okey, terlebih dahulu terima kasih Dr. ucapkan kepada pihak Astra Awani dan juga Blue Dome kerana sudi menjemput saya selaku pengarah Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan ataupun CHAM dan juga berserta dengan usahawan siswa UPM dan juga pelajar bagi mengikuti program yang diadakan oleh Blue Dome dan lebih kepada support kepada lokal, Jom Beli Lokal, dan alhamdulillah saya melihat ini adalah satu platform yang sangat bagus, yang positif, yang mana melibatkan pelajar yang berminat untuk menjalankan perniagaan dan telah menjalankan aktiviti perniagaan, yang mana platform ini memberi peluang kepada pelajar yang Doktor panggil usahawan siswa UPM terutamanya untuk menengahkan produk-produk yang dihasilkan sendiri oleh pelajar dan juga adalah antara kolaborasi pelajar dan juga researcher daripada Universiti UPM khususnya, bukan sahaja daripada kampus Serdang, malah daripada kampus Bintulu. Jadi alhamdulillah kita ada 9 pelajar termasuk pensyarah yang menengahkan bagi doktor adalah satu produk yang sangat baik dan kreatif yang mungkin boleh dipromosikan secara besar-besaran di platform di sini oleh Blue Dome. Okay, so perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS merupakan antara teras pembangunan ekonomi Malaysia. Kita pun tahu about 43% businesses are actually PMKS and about 93% depending on how you measure the statistics are actually SMEs, including micro SMEs. Obviously, this is a central element towards how the country needs to move forward. Jadi kita tahu macam mana susahnya kita nak teraskan ataupun usahakan perniagaan seperti ini. How do you ensure that diorang punya product and services is actually having that market fit, and how do you test those kind of market fit through programs macam Blue Dome Bazaar ni? Bagi penubuhan CHAM di UPM, kami lebih mengutamakan kepada pelajar yang bermotivasi atau mempunyai produk untuk diketengahkan di pasaran. Dan apa yang saya lihat, ke-9 produk yang dibawakan ke Blue Dome pada hari ini lebih kepada adalah satu kolaborasi bersama pensyarah yang telah melalui satu proses lab dan telah pun diuji, dan ada juga doktor tengok ada juga produk maksudnya yang telah diuji dan diuji dari segi pasaran dan juga di makmal itself. Okay. Dan jadi okey, seperti mana doktor sebut tadi, ada pelajar, ada pegawai, ada juga pensyarah. So it looks like it's a wholesome kind of involvement. How do you ensure that there is a cross section between collaboration between students and lecturers and officers dan sebagainya? Okey, bagi pusat CHAM kami bagi memastikan untuk, sebab kadang-kadang student ni dia ada idea untuk diketengahkan produk tetapi lack in terms of penggunaan makmal dan sebagainya. Jadi kita iklankan, wawarkan kepada pensyarah yang terlibat di kampus supaya dapat disuntik elemen ataupun knowledge yang lebih untuk kita kata strengthen the product ataupun idea. Dan yang lebih perlu saya kongsikan di sinilah setiap aktiviti keusahawanan pelajar terutamanya di UPM mendapat sokongan padu daripada KPT, Kementerian Pengajian Tinggi, yang mana proposal kertas kerja hasil idea daripada pelajar dan kolaborasi pensyarah di CHAM kita bentangkan kepada pihak KPT untuk kita dapat sedikit dana supaya lebih kepada kita kata faktor inovasi, kekuatan produk itu sebelum boleh dikomersialkan. Jadi maksudnya agensi-agensi terlibat not only for KPT lah, ada beberapa agensi yang lain, Kementerian Keusahawanan, Kementerian Belia, Sukan dan semuanya main peranan untuk kita kata strengthen the product sebelum boleh dikomersialiskan di pasaran. Okey, baik. Kita akan berehat sebentar. Kembali nanti kita akan teruskan perbincangan kita dengan UPM di Blue Dome Bazaar.
Okay, selamat kembali. You're watching Notepad with me, Ibrahim Sani. We are shooting on location at Blue Dome Mines, and of course, we are attending the Jombeli Local Sapura Blue Dome Mines Expo Bazaar. And of course, for the past few days, they've been having this expo and showcasing a lot of entrepreneurship capabilities. They have invited over 70 vendors coming in from various sectors, from F&B, from apparels, to handicraft or cottage industries. This is because the idea here is to push for local communities to bring about their local wares, their local products and their local services into the market. And of course, about 5,000 people have attended, and it is sponsored by Wahid Technologies Sinar Berhad. And Wahid is a forefront Sharia compliant robo-advisor, and they themselves too are having quite an interesting feature during the bazaar last week, where they were presenting for their retail investors free entrance towards the all-you-can-eat buffet for durian. That's really, really interesting because it is, after all, musim durian, kan? And of course, two big players came about to help support the event. The Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, or the Military University, as well as Universiti Putra Malaysia. And this is because the idea here is to inculcate the entrepreneurship capabilities amongst university students and try to improve their graduate marketability. So what you saw earlier was my conversation with UPM. We continue that conversation right now in the studio with me at the Esra Awani satellite studio here in Sapura Blue Dome Mines in Sri Kembangan is Associate Professor Dr. Mas Hariza Ali, the Director of the Centre of Entrepreneurial Development and Graduate Marketability, or CHAM, okay, ataupun pengarah Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan. Mungkin doktor boleh imbas kembali tentang statement yang doktor berikan sebentar tadi berkenaan dengan the marriage between innovation through lab products, products that are being created or crafted out of the laboratory into the market, and how it is going to be brought into commercialization. Maybe we can talk a little bit more about the 6 or 9 people that are coming in here right now, looking into the process of how the marketability of students from the perniagaan pameran Jom Card Game, the photosynthesis enhancer, for instance, also some cosmetics that is being provided. But more importantly, what we talked about earlier, which is lab-grown products and services, which is one of them is one of your students, Suziana Hosni, where she is marketing or trying to create a product for kopi biji kurma. Mungkin doktor boleh ceritakan sedikit tentang bagaimana kopi biji kurma ni dihasilkan di dalam makmal dan dibawa ke pasaran melalui program-program seperti Blue Dome Bazaar ini. Doktor. Okey. Suzy dengan kopi bancuan biji kurma merupakan salah satu produk ataupun minuman kopi yang sangat unik lah bagi doktor. Sebab Suzy melalui satu proses di mana pada peringkat pembelajaran master, dia daripada Fakulti Sains Makanan dan mengambil peluang menggunakan lab di fakulti di UPM untuk mengkaji. Sebab semua selalunya kita minum kopi kurma. So inisiatif yang disampaikan dan dikolaborate bersama pensyarah di Fakulti Makanan UPM. Jadi Suzy merealisasikan produk kopi biji kurma melalui hasil researchnya. Dan alhamdulillah Suzy sekarang ada pelajar PhD di UPM, dan alhamdulillah Suzy dengan kopi biji kurmanya diattachkan kepada unit halal di UPM. Okay. Jadi research maksudnya dari segi proses menghasilkan PhD itu, dia melalui satu proses melalui lab, test the market, nak validate semua tu. Bagi doktor adalah satu proses yang lengkap, dan sebab
PhD-nya diletakkan di bawah Halal Hub UPM, bukan di bawah Fakulti Makanan. Jadi Dr. lihat ini adalah satu produk yang sangat kreatif dan kami UPM sangat menggalakkanlah produk-produk yang seumpama ini. Dan alhamdulillah Suzy juga mendapat grant daripada SME Corp baru-baru ni yang kita bawakan Suzy membentangkan hasil kertas kerjanya tu dan juga produknya di bawah kita panggil program TUBE, Tunas Usahawan Belia Malaysia, dan berjaya mendapat 15,000 dana untuk kita kekuatan menguatkan lagi to strength in terms of the coffee biji kurma yang dibangunkan oleh Suzy. Dan kita buat Suzy hari inilah di Blue Dome supaya semua yang hadir hari ini boleh cuba minum kopi yang dihasilkan oleh Suzy. So how is it funded? How do they go for grants and all this? Sebenarnya bagi doktor dan tim CHAM, kami adalah melalui platform yang membawa idea-idea pelajar dan sesiapa yang berminat dengan keusahawanan untuk doktor come out the proposal bersama pelajar dan doktor bentangkan di peringkat atasan. Dan untuk kes Suzy tadi ni memang kita bentangkan kepada SME Corp. Actually bukan Suzy seorang lah. Kita ada 11 pelajar daripada UPM yang berjaya mendapat dana tersebut untuk menengahkan produk dan memberi kekuatan yang lebih kreatif pada produk yang sedia ada. Dan kita linkkan dengan yang kita panggil sistem BUDDY, 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 yang mana melibatkan doktor dan beberapa staff. Kita attachkan dengan pelajar yang mempunyai produk yang kreatif seperti ini. This is a good platform lah, to be frank. What about private sector investment? Adakah syarikat-syarikat yang tolong bantu suntik dana dalam inisiatif seperti ini? Untuk macam kita panggil private company, let's say yang terbaru kita ada bersama InvestKL. So InvestKL adalah satu company yang kita rasa juga mempunyai program yang berbentuk modul dan mewawarkan kepada UPM untuk kita bawakan usahawan pelajar untuk InvestKL. Kita kata bukanlah train tetapi lebih memberi kekuatan keusahawanan dan menjadikan platform dari segi IoT, exposekan kepada industri player dan sebagainya. So not only InvestKL lah, actually kita ada banyak lagi company yang kita kata private sector yang kita bawa bersama. So how do you keep these programs sustainable in the way that it is institutionalized, there is a system in place, ada SOP. Jadi those that come after you, both administrators and students alike, can continue on the great work that you guys are doing? Sebenarnya penubuhan CHAM, Pusat Pembangunan Keusahawanan ni bukan saja di UPM. Sebenarnya KPT mewajibkan ke semua universiti awam mesti macam wajiblah mengutamakan aktiviti keusahawanan pelajar sewaktu masih kalendernya sebagai pelajar. Jadi penubuhan Center Keusahawanan ini sangat penting untuk semua universiti sebab KPI utama universiti bersama KPT, lonjakan pertama melahirkan graduan yang holistik dan bercirikan keusahawanan. Daripada 10 lonjakan tersebut, yang pertama difokuskan kepada aktiviti keusahawanan pelajar yang mana dia akan lead kepada GE, kebolehpasaran graduan di universiti masing-masing. So KPI kami, KPI pengarah keusahawanan universiti sangat besar. Kalau saya boleh kongsi di sini lah, seumpamanya macam UPM, setiap tahun kami mesti menjalankan program-program keusahawanan yang mana mesti melibatkan lebih daripada 14,000 pelajar. Dan data-data tersebut wajib disimpan oleh kami dan kami boleh dikongsikan dengan kementerian bila diminta. Okay, now my question is on institutionalizing the process, not just KPI. I mean, KPI is a capture of activity, but the process, how is it institutionalized? Sebenarnya kita kata okey, masuknya student ke universiti, kadang-kadang kita dapat jugalah teguran ataupun pendapat daripada parents yang kata anak dia masuk ke universiti ni nak jadi usahawan ke. So how about in terms of in terms of their education. Kita daripada peringkat awal kemasukan pelajar, kita memang ada satu sesi bersama pelajar baharu yang mana kita macam ada stigma pula parent kalau anak jadi usahawan. Ya, betul kan. Kalau kita kata anak jadi usahawan kan masuk universiti mesti nak kerja kan. So this is something like not to say contrast, inilah yang cuba diketengahkan oleh KPT, Kementerian Pengajian Tinggi bersama universiti awam, supaya daripada semester 1 kita exposekan kepada pelajar bahawa benda ini adalah salah satu benda yang tak mustahil untuk jadi usahawan, dan kita cuba mengenalkan ada pusat keusahawanan dan kita memotivatkan pelajar untuk jadi usahawan sebagai salah satu mata pencarian. Dan platform untuk pelajar menjalankan aktiviti itu sangat bagus di universiti, dan in fact setiap universiti awam memang diwajibkan untuk pelajar semester 1 wajib mengambil subjek asas keusahawanan.
Tak kira lah nak jadi cikgu ke, engineer ke. So mata pelajaran asas keusahawanan diwajibkan untuk semua pelajar industri awam sebelum boleh bergraduat. So menunjukkan betapa pentingnya dari segi institusi universiti itu sendiri mengutamakan in terms of keusahawanan di universiti. This must be a new thing because when I went to UIA, dia bermula 2007, kita kata daripada 2007 lah. Maksudnya sekarang semua wajib. Kalau tak, dia tak boleh bergraduat. You medik ke, teachers ke, you have to take this asas keusahawanan sebelum bergraduat. Sorry, this kind of like an out of my, I'm outing my own age kat sini. Yeah. Okay. Kita rehat one more time before kita conclude our conversation with UPM di Blue Dome Bazaar. Okey, terima kasih kerana terus bersama kita. Saya Ibrahim Sani berada di lokasi Astro Awani Studio di Sapura Blue Dome Mines, Seri Kembangan. Hari ini kita menghadiri Expo Blue Dome Bazaar Jom Beli Lokal dan bersama saya di studio untuk meneruskan perbincangan kita adalah Profesor Madya Dr. Mas Hariza Ali. Mungkin ini soalan yang agak operational, tapi normally which faculties would come in the most when it comes to program macam keusahawanan? Is it what we would normally think, Faculty of Business ke apa benda ke, ataupun something else? Okey, mungkin data ataupun info yang doktor kongsikan di sini mungkin nanti bunyi kurang tepat. Walau bagaimanapun setelah hampir 7 tahun doktor megang pos pengarah keusahawanan ni, doktor boleh lihatlah antara fakulti-fakulti, sebab UPM ni besar, kita ada 19 fakulti sebelum ni, sekarang dah dikurangkan 16 fakulti, dan daripada 16 fakulti ni doktor boleh lihat antara yang sangat aktif dalam keusahawanan adalah daripada fakulti kejuruteraan, fakulti pertanian, no doubt, and of course lah daripada fakulti business and accounting. Sebab kita bila sebut business and accounting ni mungkin pendapat masyarakat di luar sana mestilah fakulti bisnes kan. So tak boleh dinafikan. Walau bagaimanapun fakulti-fakulti yang berbentuk kejuruteraan, yang berbentuk lebih kepada kita kata fakulti makanan dan pemakanan yang disebutkan tadi, dan kita juga fakulti sains kesihatan. Those people yang nak jadi doktor tu, doktor boleh lihatlah they have the talent. Allied health bukan? Health sciences. Health sciences, nampak memang percentage student yang terlibat dengan aktiviti keusahawanan ini juga sangat tinggi. Why? What are they rolling out when it comes to health sciences? Sebenarnya kalau boleh doktor kongsikan di sini, macam fakulti makanan pemakanan, teknologi makanan, fakulti yang lebih kepada lab, kalaulah kita boleh interview pelajar-pelajar ni, kebanyakannya macam sedikit macam bosanlah doktor, kami ni boleh kata saban hari di lab, kami saban hari lebih kepada jumpa pasien, tapi bila dieksposkan daripada awal mata pelajaran asas keusahawanan, dia orang rasa satu feeling yang berbeza. Dan doktor boleh lihat apabila daripada tahun 1 kita kenalkan mata pelajaran keusahawanan ni pada pelajar, dia boleh rasa macam sesuatu yang sangat berbeza. And in fact untuk subjek asas keusahawanan ni, doktor lihat banyak pelajar daripada fakulti biotek juga. Sebab biotek ni dia ada banyak membangunkan produk sebenar bersama pensyarah, tapi dia terfikir kenapa, why not kita commercializekan produk yang dia come out daripada lab bersama pensyarah. So these are the thing yang doktor lihat adalah satu kita kata platform yang sangat bagus lah, yang mana kita tak boleh jumuk kata hanya student daripada fakulti bisnes saja yang akan berniaga. So buat masa ni, apatah lagi during the pandemic, doktor lihat penggunaan digital, Internet of Things bagi fakulti pertanian. Kami di CHEM juga sangat gigih menengahkan aktiviti keusahawanan pertanian yang mana doktor namakan Agrotop. So Agrotop ni kita tanam cili kulai, dan alhamdulillah lah kita ada satu tim pelajar lebih kurang 10 orang daripada tanam cili itu secara besar-besaran di kawasan college.
dan juga ada juga yang menghasilkan cili jeruk daripada cili yang ditanam tu. So these are the thing lah kita tengok, tak perlu lagi nak jirus pokok semuanya di hujung jari. Nak tengok semua automated tu. Jadi so penglibatan UPM bersama dengan Sapura Resources Berhad, syarikat yang mengendalikan Blue Dome Bazaar sekarang ni, apakah antara learning outcomes yang mungkin doktor boleh kongsikan ataupun objectives towards the end of the time of collaborating with them right now? Platform yang dijalankan pada hari ini selama 2 hari oleh Blue Dome sangat positif, dan doktor lihat akan di take away by the student dan pensyarah yang terlibat pada program ni seramai 9 pelajar dan juga 3 pensyarah. Dan juga hari ini doktor bawakan kita lebih daripada 30 pelajar untuk melihat aktiviti pada hari ini keusahawanan, semestinya memberi impak yang positif, di mana memang dah berniaga, lebih melihat kepada in terms of persaingan yang sihat, ada lagi produk-produk yang mungkin sealiran dengan produknya, dan yang pastinya student yang jalankan aktiviti perniagaan ni dia nak menjana pendapatan. And then kita universiti memang kita support lah sebagai aktiviti keusahawanan seperti yang dijalankan oleh Blue Dome pada hari ini, sangatlah positif, yang mana kita rasa wow, this is the platform yang student nampak macam this is positive, not only sekadar kata nak jana pendapatan tapi create job to others as well. Okay, so the continuation of this must be ongoing. Mungkin antara I wouldn't say next plans ataupun next step, tapi mungkin wish list. What would be some of your wish list working or collaborating with Sapura moving forward? Kita looking forward in terms of doing the some sort like a strategic collaboration dengan Sapura, seperti salah satu mungkin program pada hari ini lah. Program pada hari ini, dan kita bagi doktor di pihak CHEM, kami melihat lebih banyak lagi program yang boleh diketengahkan. So doktor sangat berharaplah strategic collaboration seperti yang ada hari ini bukanlah satu permulaan dan akhiran. So kita lihat something yang akan berterusan. Mungkin kita akan ada satu suntikan dana lagi untuk mengimarahkan, melibatkan lebih banyak universiti seperti program yang Blue Dome jalankan pada hari ini. So we are looking forward lah to have those kind of thing, strategic collaboration bersama Blue Dome. Oh, powerful. Okay, the story doesn't end here. I'm pretty sure there's still more to come. But for now, we have to draw this conversation to a close. I've been speaking to Associate Professor Dr. Mas Hariza Ali, the Director of Centre of Entrepreneurial Development and Graduate Marketability, GE, Employability ke Marketability? Okay. Ataupun Profesor Dr. Madia Hariza Ali, pengarah daripada Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan. I think that's very important, right? Graduate marketability. All right, if you missed any part of this interview, just head on to astroawani.com. Look for Notepad. You can also look for Niaga Awani. There are a lot of resources and shows that can be found there. Do search for Jom Beli Local Expo Blue Dome Mines. Ada panjang cerita dekat situ. Macam-macam vendor datang, macam-macam jenis program yang dijalankan. Okay? But once ini, thank you very much for joining us. Catch you in the next one.